Tutup janggut je boleh. Bismillah. Mana? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa salli ala rasulil karim, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum qiyya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana akthiru min qawli la ilaha illallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan taufik dan hidayah daripada Allah. Sebentar tadi kita telah pun menyempurnakan solat fardu maghrib berjemaah, alhamdulillah, dengan cara Nabi SAW. Semoga Allah terima solat kita, insya-Allah. Dan kita mengucapkan syukur, kita ni i'tikaf, nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Jadi betul lah kita, Allah SWT pilih kita dapat datang masjid. Orang yang dapat datang masjid ini menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sayang, tuan-tuan mulia. Dan di muka bumi tempat yang paling Allah suka dan sayang adalah masjid, alhamdulillah. Dan orang yang datang masjid menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan yang mulia, kita duduk dalam majlis taman-taman syurga. Barang siapa, Nabi SAW bersabda, barang siapa berjalan menuju untuk mencari ilmu Allah, maka Allah akan permudahkan jalannya untuk menuju ke syurga Allah SWT. Tuan-tuan, insya-Allah kita punya kehidupan sangat singkat. Kehidupan yang sementara, iaitu kehidupan dunia 67 tahun kata Nabi SAW. Dan kehidupan akhirat, persediaan kita. Adakah Ramadan ini yang terakhir bagi kita? Itu yang kita kena fikirkan, tuan mulia. Persediaan daripada sekarang. Jadi kita biasa baca alamat kiamat. Alamat-alamat kiamat. Kali ini oleh kerana sempena tak lama lagi Ramadan, maka kita selalulah memperingatkan kelebihan bulan Ramadan, insya-Allah, tuan-tuan. Allah SWT zat yang maha sempurna, zat yang maha kaya, yang dialah pencipta, khalik, dan Allah malik, raja, segala raja yang memiliki hari kiamat. Allah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki pada kita, tuan-tuan. Dan Allah lah segala-galanya, tempat kita mohon pertolongan dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Dan saya hormati Tuan Guru, Tuan Haji Isa selaku pengurusi masjid Wabudia Masjid Jami', yang saya hormati naib pengurusi AJK Masjid, dan bersama pimpinan-pimpinan masyarakat, dan juga yang saya hormati Tuan Imam dan Bilal Noja yang hadir, alhamdulillah, dan para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita menghidupkan Ihya Ulul Ramadan dan pengenalan, tuan-tuan mulia, Ramadan ini berasal daripada kata dasar ramad, iaitu yang panas membakar. Jadi bila datang di bulan Ramadan, Allah SWT akan wujudkan suasana panas, yang panas hangat, tuan-tuan, iaitu bagi tujuan menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang yang berpuasa, tuan-tuan, dan beribadah pada bulan tersebut. Ramadan adalah satunya bulan yang penuh dengan rahmat. Iaitu bulan Ramadan tak lama lagi datang ni adalah bulan yang penuh kasih sayang daripada Allah untuk hamba-Nya kepada kita. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita, insya-Allah, tuan-tuan. Kita doa banyak-banyak. Hari itu rugi kalau siapa tak duduk dalam suasana doa nisfu Syaban. Jadi kita setiap bulan Rajab, bulan Allah, bulan Syaban, bulan Nabi SAW, bulan Ramadan, bulan umatku. Jadi pertengahan bulan Ramadan tu Allah SWT telah buka, tuan-tuan, pintu langit seluas-luas, yang mana doa pada ketika itu insya-Allah dimakbulkan, kata alim ulama. Almarhum Hadi Nabi SAW juga mengatakan. Itu tahunan
Kita setiap tahun, sebenarnya hari-hari ada doa kita pada Allah SWT. Doa-doa mustajab. Seperti selepas subuh, malaikat daripada subuh datang melihat apakah amalan lepas subuh kita buat. Kalau kita sedang berzikir, kita sedang baca Quran, kita dengar dalam kuliah majlis ilmu, alhamdulillah, malaikat catat, Allah dah maha mengetahui dah. Begitu juga selepas asar, apa giliran malaikat tukar siang dan malam tu, waktu subuh, fajar dan selepas asar. Tu harian tuan-tuan. Jadi beruntung orang yang istiqamah, orang yang ikhlas, cinta, gembira nak datang masjid saban hari, insya-Allah tuan-tuan boleh. Semoga Allah pilih kita di kalangan umatnya, hambanya yang sayang, cinta untuk datang ke masjid. Amin insya-Allah. Dan tuan mulia, Ramadan satu-satunya bulan penuh rahmat, dia kata, dan keberkatan. Keberkatan itu penuh dengan kebaikan yang tidak terdapat pada bulan-bulan lain. Bulan lain pun berkat juga, bulan Rajab, bulan Syaban, berkat. Bulan lain semua berkat je. Tapi bulan Ramadan dia punya berkat tu berganda-ganda tuan-tuan. Dilipat gandakan, subhanallah. Oleh itu ia menjadi penghulu kepada 11 bulan yang lain tuan-tuan. Ini ada bulan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ni untuk kita dapat menyukakan Allah. Mana Allah redha kita, alhamdulillah, segala-galanya kita akan selamat insya-Allah. Yang paling penting dapat keredaan Allah dan keampunan Allah tuan-tuan. Dan mereka mempunyai mendapat syurga yang berada di sisi Allah SWT. Hidupan kita 60, 70 tahun, 80 tahun meninggal. Masuk dalam kubur, bermula kehidupan sebenar 40,000 tahun. Pada mahsyar 50,000 tahun. Saya suka cakap perkara ni. Dan jembatan sirat 1,500 tahun. Dan syurga neraka tidak ada tahun, abadan abadah, kekal lagi dikekalkan. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, idza jaa syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Hadis ni popular kita dengar, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang bermaksud apabila masuk bulan Ramadan maka akan dibuka pintu-pintu syurga tuan-tuan, dan ditutup pintu-pintu neraka, serta diikat semua iblis dan syaitan. Bermakna syurga Allah dah ciptakan. Syurga tu dah cantik dengan kemewahannya, dengan kecantikannya. Dia tak ada. Maka bila Allah cipta syurga, lepas tu Allah kata kekallah kamu. Maka orang duduk dalam syurga akan kekal. Amin. Semoga Allah pilih kita jadi ahli jannah. Amin. Anak isteri kita, ahli keluarga kita dan umat Islam. Syaratnya ada iman, ada la ilaha illallah, harapan masuk syurga insya-Allah. Pasal banyak alim ulama, ustaz dah ceritakan orang penghuni neraka yang pernah ada iman tapi tak buat amal, akhirnya masuk juga syurga, dan mengatakan syurganya 10 kali besar dunia. Orang tidak ada iman, tidak ada amal, hanya dia beriman, yakin pada Allah, tapi dia gagal mentaati perintah Allah, maka Allah azabkan dia. Akhirnya dengan rahmat Allah, dengan harga iman itu la ilaha illallah yang saya dan tuan-tuan Allah begitu, masya Allah, kita kena jaga tuan-tuan, kena jaga sampai ending kita, sampai penghabisan kita. Kita siap sedia ayahanda Pak Pit 60-70 tahun ni, memang siap sedia kita nak rindu sebenarnya, cinta nak jumpa Allah. Jangan takut. Yang takut kita tak buat persiapan, itu kita takutlah. Kita tak buat persiapan, memang amat menakutkan kubur tu. Tentu Nabi kata taman-taman syurga ataupun lubang daripada api neraka, wal-iyazubillah. Dan tuan-tuan mulia, bulan Ramadan pintu syurga dibuka, tutup pula di pintu-pintu neraka, serta diikat semua iblis yang jahat-jahat tu, dan syaitan akan diikat. Dan di sini kitab ni mengatakan apabila persiapan menghadapi Ramadan, seorang mukmin, iaitu setiap orang beriman, melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan, bererti dia telah memasuki gerbang pertapaan. Di pertapaan yang penuh dengan ujian dan latihan tuan-tuan. Oleh itu persiapan daripada segi dalaman rohani kita dan jasmani fizikal tubuh badan kita tuan-tuan, maka perlulah disediakan. Antara persiapan yang perlu dilakukan seorang Muslim itu ialah, dan saya ingatkan tuan-tuan, kalau bolehlah usahakan puasa ni
Senin Khamis tak mampu, okey lagi. Usahakan Rejab, Syaban, Ramadan. Ataupun setiap bulan Islam tuan-tuan usahakan dapat berpuasa putih tu iaitu malam 13, malam 14, malam 15. Jangan lepaskan peluang. Kalau dapat Senin Khamis lagi baik, lepas tu 13, 14, 15. Subhanallah. Siapa yang berpuasa putih 13, 14, 15 setiap bulan hijrah, seperti dia puasa sebulan. Satu amalan diganda 10. Begitu hebat puasa tuan-tuan. Jadi kita dah selepas kita dah masuk Syaban berapa dah ni? Syaban yang 17 alhamdulillah tu hari ada buat baca Yasin berapa kali? Tuan Mursi 3 kali ke sekali? Sini. Alhamdulillah. Masa malam nisfu Syaban buat 3 kali boleh, tetapi kena baca betul. Buat sekali baca lancar pun bagus. Semua boleh lah. Yang penting ada amalan nisfu Syaban, dihidupkan amalan zikrullah, baca Quran dan doa pintu langit terbuka insya-Allah. Tuan-tuan. Minta panjang umur minta berkat rezeki, minta hidup mati dalam iman. Itu yang kita doakan, 3 doa. Persiapan Ramadan tu boleh bererti seorang Muslim itu adalah mengulangi kembali pelajaran-pelajaran berkaitan dengan amalan puasa pada bulan Ramadan. Khususnya berkenaan rukun-rukun berpuasa. Ini kita tahu syarat-syarat sah serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan perkara-perkara sunat serta perkara-perkara makruh dan adab-adab berpuasa dan hikmah yang terkandung serta cara pelaksanaan ibadah tersebut. Dan seterusnya tujuan kita berpuasa ni, muslimin muslimat ini rahmati Allah, melatih diri kita berpuasa sunat dalam bulan Rejab, Syaban. Jadi kalau kita bulan, dikatakan Nabi SAW banyak berpuasa sunat di bulan Syaban, tapi dia tak beritahu beberapa hari tuan-tuan mungkin berpuluh hari dia tak beritahu. Sebab Nabi tahu hikmah dia, kalau dia buat tu takut macam jadi kewajipan pula. Jadi Rasulullah biasanya hikmah, dia tahu umat dia akhir zaman adalah umat yang lemah. Ada orang pula orang dulu-dulu Rejab dia puasa sebulan, Syaban dia puasa sebulan, Ramadan dia puasa betul lah Ramadan betul sebulan. Rejab, Syaban, Ramadan 3 bulan berturut-turut. Orang ulama-ulama dululah, orang pondok-pondok tu boleh. Sebab apa? Tujuan dia buat tu membersihkan jiwa dia. Banyak berpuasa, kurang makan, kurang tidur, maka dia punya rohani dalaman kuat. Tapi itu bukanlah sunnah, itu tidak sunnah. Tapi boleh dibuatkan. Tapi bagus. Yang sunnahnya Senin Khamis, yang sunnahnya malam 13, malam 14, malam 15. Jangan lupa tuan boleh. Syaban ni dah habis satu hari dah terlepas. Kita azam puasa Syawal puasa 6 Syawal, tu semua digalakkan, sunnah juga. Dan seterusnya puan mulia, untuk kita menenangkan jiwa kita dan memperbanyakkan amal kebajikan. Dan bulan-bulan Ramadan ini kita punya persiapan memperbanyakkan doa kepada Allah agar dikurniakan kesihatan, tenaga, kelapangan dan kesempatan untuk mengerjakan puasa. Jadi masa kita nisfu Syaban, kita doa tu hari kan, kita mintalah ya Allah sihat, sampaikan kami bulan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkatan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah saudara-saudara yang mulia kepada kita agar menunaikan ibadah puasa ini dengan hati yang jujur, ikhlas. Dan puasa ini kita kena jauhkan daripada sifat riak, membangga-bangga diri. Jangan pula. Itu sebab Nabi SAW kata banyak orang berpuasa dapat lapar dan dahaga. Banyak orang bangun malam dapat penat dan mengantuk. Ini hadis. Dan banyak orang baca Al-Quran, Quran laknat dia. Maka kita kena belajar Quran, sebutan kena betul, makhraj kena betul, tajwid kena betul. Kita belajar dengan guru. Alhamdulillah tuan-tuan dapat Imam Hafiz Quran sini boleh belajar lah imam tuan-tuan Alhamdulillah boleh belajar dengan dia. Itu bab Quran. Sebab Quran kualiti bacaan kita supaya solat kita diterima.
Kalau Fatihah kita solat tak sempurna, bacaan salah, alhamdulillah lah tuan-tuan yang bersemayam berjemaah, adalah kelebihan dia. Kalau kita baca Al-Quran dalam keadaan salah, contoh saya beritahu, salah sebut makhraj, salah sebut makhraj. Alham. Kalau dia sebut ha pedas, dia sebut ha simpul, dah lari tuan-tuan. Macam kita azan pun begitu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak boleh baca Allahu Akbar bar panjang pun dah tak boleh. Di sini semua okey lah, alhamdulillah tuan-tuan. Itu kita nak beritahu kenapa banyak orang baca Quran laknat dia, kerana dia dalam kejahilan, dia tak belajar dan dia beribadat dalam keadaan jahil dan dia tak memperbaiki kesalahan-kesalahan dia. Ini kena berhati-hati tuan-tuan daripada segi bacaan Quran. Begitu juga bangun malam, bila banyak orang bangun malam dapat penat dan ngantuk kerana menceritakan kebaikan dia kepada orang lain, maka amalan tidak boleh berpandu kepada menunjuk-nunjuk, membangga-bangga. Tapi kalau untuk jadi pengajaran kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita secara khusus, kita beritahu, wahai anakku, buatlah sayang, kita cakap bangunlah malam kalau boleh, awak bangunlah tahajud, ujung-ujung pun tak apa, pukul 5.30 ke kan. Orang muda kita nak latihkan, isteri kita pun begitu juga, bangunlah sayang, dalam pukul 4.30. Mudah-mudahan Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita berkat, doa kita dimakbulkan dalam tahajud. Betul Itu persiapan kita untuk menghadapi Ramadan tak lama lagi. Semoga Allah jauhkan kita berbentuk ujub dan segala rupa penyakit yang boleh menghilangkan puasa kita. Dan seterusnya menguatkan semangat dan azam untuk melaksanakan latihan yang kita jalani sepanjang bulan ini dengan sempurna, agar memperolehi kesan yang dimaksudkan itu. Tujuan puasa adalah untuk ketakwaan kita, takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bulan puasa juga bulan berjihad, bersusah payah kita memerangi hawa nafsu. Kerana kita sedia maklum, kita hari-hari nak pagi nak kena tarik lepas subuh 9 pagi 8.30 nak kena lontong. Hari-hari nasi lemak, itu kita punya harian. Lepas tu pukul 12 lagi, 11 makan lagi. Lepas tu minum petang, makan malam, jadi 5 kali makan kita. Tapi bila datang bulan Ramadan, kita tuan-tuan jaga lagi satu saya ingatkan, bulan Ramadan tuan-tuan bersegerakan berbuka. Bersegerakan berbuka dan takhirkan sahur. Waktu sahur kena lewat. Kesilapan besar. Ni satu lagi saya ingat ni tuan-tuan, kebanyakan kita rugi meninggalkan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Kerana bulan puasa banyak kita makan dengan keluarga, betul? Makan dengan keluarga bagus, baik. Suap-suap bagus. Tapi tuan-tuan pastikan makan buah kurma, minum air sejuk, 2-3 biji kurma dah cukup dah. Air manis sikit. Cepat-cepat kita pergi di masjid atau surau berdekatan. Jangan tinggalkan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Ini perlu. Dulu bolehlah kita, tahun lepas kita berjemaah dengan anak isteri pasal tak boleh pergi masjid. Tak boleh pergi masjid tuan-tuan. Allah bagi musibah pada kita yang tak 1 tahun berapa bulan kita tak boleh pergi masjid sembahyang Jumaat tu, dalam 2-3 bulan. 2 bulan tak dapat pergi masjid, tak boleh solat Jumaat. Satu musibah yang Allah bagi pada umat ini, kan dosa saya, kan dosa kita. Dosa orang kafir ni Allah tak heran. Dosa umat Islam melanggar perintah Allah. Perintah yang paling besar selepas iman sembahyang berjemaah ni orang tak ambil berat. Tuan-tuan, saya ingatkan, jaga solat 5 waktu berjemaah di masjid awal waktu takbiratul ula. Tuan-tuan jaga tuan-tuan. Kalau kita dah jaga ni 40 hari 40 malam, saya suka cakap perkara ni. Nabi beri recommend kan, lepas daripada api neraka, bara'atum minan nar, lepas daripada api neraka, wa bara'atum minan nifaq, lepas daripada pura-pura Islam, lepas daripada munafik. Kita tak mampu nak berjihad macam tu. Ini kita kawan-kawan jaga iman, kekuatan iman dengan selalu cakap kebesaran Allah, dengar kebesaran Allah, fikir kebesaran Allah, cakap dengan anak isteri tentang kebesaran Allah, baru iman tu akan datang. Dan seterusnya, jagalah solat tuan mulia. Minta pada Allah supaya Allah beri taufik dapat jaga sembahyang tuan.
Lepas kita penat-penat dah jaga semayang, susah payah, nanti Allah bagi kita rehat dalam kubur. Dalam kubur dah rehat dah. 40,000 tahun tidurlah macam pengantin baru. Tidur. Bukan 40 tahun tidur dalam kubur. 40,000 tahun tuan-tuan. Kalau taman-taman syurga kata Nabi. Kalau lubang api neraka, tu semalam saya, saudara saya, bila kematian anak karya saya memang suruh. Lepas baca talqin, saya akan pesan. Lepas ini awak akan hadiahkan 70,000 kali La ilaha illallah kepada bapa awak yang dah meninggal. Sebab dalam masa seminggu 2 minggu ni dia dalam sibuk melayani mungkar nangkir tuan-tuan. Seminggu tu sibuk dalam menjawab soal mungkar nangkir. Walau bagaimanapun iman amal setiap individu itulah yang menjadi asbab selamat dia. Kalau tanpa iman, tanpa amal, menangislah dia. Menangis orang mulia. Kita akan menyesal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegam-megam telah lalaikan kamu dunia ini sehingga kamu masuk dalam kubur. Saya suka cakap perkara ini. Rabbana absarna, ya Allah aku dah lihat, wa sami'na, aku dah dengar, farji'na, kembalikan aku ya Allah, na'mal salihan, aku nak buat amal soleh, inna muqinun, sekarang aku dah yakin ya Allah. Saya baca bab hari kiamat tu dekat masjid saya, buka kitab tu. Ini tak alamat yang kat sini, tak alamat-alamat kiamat. Yang ini hari kiamat. Saya buka ada kitab tu. Dia kata apabila kita saja sudah meninggal dunia, masuk je jasad kita dalam kubur tu, roh kita tu akan naik. Roh orang mukmin, roh orang saleh yang ikhlas beribadat sampai langit ketujuh. Rupanya bukan Nabi SAW je, tapi Nabi lagi hebat lah. Dengan roh dengan jasad berhadapan dengan Allah, bukan atas langit ketujuh, lebih tinggi lagi, di Sidratul Muntaha, di mustawa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu tempat, Nabi SAW perlu datang menghadap Allah, jemput dengan kasih sayang, jumpa. Allah Subhanahu Wa Taala tahu pengorbanan Nabi itu begitu banyak, kehilangan bapa saudara, kehilangan isteri yang dicintai, bapa saudara mati tak ucap la ilaha illallah, mana tak sedih. Isteri yang banyak tolong dia, korban harta, jiwa raga pun meninggal. Pengorbanan maksimum Nabi SAW tu Allah sangat suka dan gembira. Walaupun Nabi dibaling dengan batu dekat Taif tuan-tuan, Allah sanggup lihat itu. Tapi Allah tak mahu agama ini mati. Agama Islam tak boleh mati. Walaupun Rasulullah telah wafat, sahabat jalankan, sampaikan dakwah la ilaha illallah kepada seluruh umat. Apa jadi kalau sahabat duduk Makkah Madinah aja tuan-tuan, apa jadi? Itu yang kata balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Sahabat-sahabat faham. Dia akan sampaikan ke mana kuda dia pergi. Ke arah timur ke barat dia akan pergi. Satu orang tua seperti Abu Ayyub Al-Ansari meninggal umur 90 tahun di Turki, di sana. Bilal di Syria. Sahabat-sahabat ada di China meninggal, bawa kalimah la ilaha illallah. Itu pengorbanan Nabi dan jasa Nabi terlalu banyak menyebabkan alhamdulillah kita telah menerima hidayat tuan-tuan. Maka kitalah jagalah. Dan saya kata tadi, kalau kita berbuka segera tuan boleh. Kalau boleh tuan pengurusi, masjid kita yang cantik ni, hidupkan suasana berbuka di masjid. Saya difahamkan, kita memang dah ada ramai. Dah ada suasana. Kalau di luar negeri, India, Pakistan, Bangladesh, memang steady. Di Mekah pun macam tu, Madinah. Kenapa orang sanggup habiskan 10,000 2 minggu ataupun 20 hari pergi iktikaf di masjid di bulan Ramadan? Kenapa? Kerana sana suasana iman, suasana amal ada. Daripada malas ibadat dah rajin malas. Tengok suasana perlu baik, bi'ah. Suasana kena ada wujud. Jadi tuan-tuan wujudkan sunat pegawai syarak, insya-Allah tanggungjawab. Kalau boleh sediakan bagi makan. Allahu akbar. Sediakan makanan masjid, alhamdulillah. Kita masjid kita murah. Kita sediakan jamuan untuk para musafir yang datang. Allahu akbar. Begitulah keberkatan bulan Ramadan tak lama lagi. Tapi kalau tuan-tuan dah habit berbuka dengan anak bini kan, tak apa. Tetapi cepat-cepat datang. Maghrib berjemaah di masjid tu jangan miss. Tahun lepas je kita peluang berjemaah dengan anak bini. Tarawih, sembahyang raya pun berjemaah
Sejarah tu tuan-tuan tak pernah berlaku, betul tak? Musibah tu berlaku, semua jadi imam, dah jadi imam. Alhamdulillah. Semoga Allah terima Allah terima kita. Dan kita hendaklah mengelakkan diri pada kebiasaan boleh merugikan diri kita. Ni bulan Ramadan, saya minta maaf lah, bukan kata bulan Ramadan, kalau boleh muzik-muzik syaitanir rajim ni jangan dengar lah. Astagfirullahaladzim. Muzik syaitanir rajim tahu? Bollywood, Hollywood. Tu tak mau. Tuan-tuan kena buangkan dalam kamus. Saya cakap tegas sikit lah ni, memang tak boleh. Saya pun minta maaf je kalau pergi orang kahwin, kalau muzik berdengung-berdengung, kepala saya sakit. Kadang-kadang sampai macam tak nak datang pun ya. Sakit kepala. Minta maaf Boleh buat, tapi kita ubah. Iaitu muzik yang dibenarkan Islam dengan nasyid apa. Sebab kita nak buat buat perkahwinan kan. Bila buat perkahwinan kita nak riuh, nak gembira, betul kita sambut. Tapi kena ikut syariat, aturan Allah SWT. Jangan jadi macam yang apa ni, yang buat berlagu-lagu, tak bagus. Itu sangat tak baik. Saya terus terang beritahu, empat mazhab melarang sebenarnya muzik-muzik. Kita berani cakap tuan-tuan. Ada Ibnu Hazm, satu ulama yang lain tu, mengharuskan macam wali-wali Allah seperti yang buka Wali Songo, Wali Sembilan tu, dia pada kita ketika itu tuan-tuan, dia berhadapan dengan orang-orang Hindu, orang-orang non-Muslim yang dia main macam tu. Jadi macam wali Allah seperti Wali Songo ni, orang-orang yang ada agama, keturunan Rasulullah, saya dipahamkan, mereka dakwah orang-orang di benua di Indonesia tu asalnya Hindu, berbagai-bagai agama. Dia dakwah dengan kebesaran Allah, dengan dia pakai itu rebana tak apa, macam kompang-kompang tu tak apa. Macam popular dulu kan kita punya nasyid-nasyid yang tapis-tapis bawa tu, itu dibenarkan. Jadi kita nak dapat pahala besar, jangan dengar muzik yang muzik ni lah, Donan Sayang ni ke apa lagi. Tengok saya kena cakap, benda tu kalau zaman muda kita dah habis. Zaman kita akhir ni, kita kena dengar Al-Quran tuan-tuan banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak. Baca surah Al-Mulk ni nak lepas azab kubur ni. Tak baca surah Al-Mulk macam mana? Hari-hari kena baca Al-Mulk. As-Sajadah kena baca hari. Yasin baca seminggu sekali. Hari-hari kena baca. Baca hari-hari tuan boleh. Kalau tuan-tuan kita baca Yasin hari-hari, hari-hari dapat pahala seperti khatam 10 kali. Kalau baca seminggu sekali je lah. Harapkan imam je lah. Imam Alamak. Kalau baca hari-hari, nanti Allah SWT beri kemanisan, lazat. Wow, kita tak terkejut masuk dalam kubur. Cikgu, tak terkejut. Pasal ada persiapan. Banyakkan sedekah, banyakkan salawat pada Nabi, betul tak? Zikir pagi dan petang, siang dan malam. Bangun qiyamul lail. Sunat tasbih terpaksa nak buat qiyamul lail juga Tuan Mursi. Buat sendiri. Nabi beriktikaf 10 akhir Ramadan ni besok. Nabi macam satu kewajipan Nabi lah. Beriktikaf 10 akhir Ramadan tak dicampur. Dia duduk iktikaf di masjid. Iktikaf berhenti seketika di masjid dan tidur di situ tuan mulia. Dibolehkan tidur di masjid dengan niat iktikaf. Makan di masjid boleh, tetapi dengan niat iktikaf. Untuk ibadat lah. Jadi Nabi SAW beriktikaf habis-habisan bulan Ramadan tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kita pun sekarang sedang Allah catat pahala, sedang beribadat je ni. Pasal apa yang masuk masjid, dia tak semayang tahiyatul masjid pun, niat iktikaf aja. Anak beritahu, tapi janganlah masuk masjid tak tahiyatul masjid Buat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka dia sedang ibadat tuan-tuan, niat iktikaf. Dia kata sini, jangan membuang masa dengan bersembang tentang perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Tak mau cerita bola sepak lagi dah. Ini cerita nak mati. Cerita apa? 10 kali baca Qul huwallahu ahad, 1 istana dalam syurga. Itu cerita dengan anak bini kita. Beritahu dia. Subhanallah 100 kali seperti kamu, apa dia kata? Subhanallah 100 kali tu seperti kamu membebaskan 100 orang hamba Bani Ismail. Bukan payah nak subhanallah, beritahu.
kepada isteri kita. Dan 100 kali Alhamdulillah. Allahu Akbar, senang tuan-tuan. Seperti kita menyediakan 100 ekor kuda, 100 ekor kuda yang siap berpelana untuk berjihad fisabilillah. Alhamdulillah, 3 kalimah Allahu Akbar 100 kali. Barang siapa baca 100 kali Allahu Akbar, seperti dia mengorbankan 100 ekor unta yang diterima oleh Allah. Punyalah amalan tu tak makan masa banyak. Kalau kita tak buat, atau yang saya dah edarkan tu dalam tu ada, tuan-tuan rujuk tu situ. Saya dah edarkan risalah tu. Amalkanlah kelebihan-kelebihan amal ni tuan-tuan, untuk kita dekat dengan Allah. Allah sayang kita. Dan dia kata jangan suka berhibur-hibur, membuang masa bersembang tentang perkara yang tidak mendatangkan faedah. Sebab hendaklah kita menyambut Ramadan dengan azam yang tinggi untuk memperbanyakkan ibadah lagi, menyucikan jiwa kita. Tuan-tuan Nah, itu bab saya nukilkan di situ. Kita tengok pula kelebihan bulan Ramadan, tuan-tuan. Rasulullah bersabda kepada kami pada hari akhir bulan Syaban, wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati. Itu bulan itu terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, kita baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 juta pahala, tuan-tuan. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 kali dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tuan-tuan kita nak bina pokok dalam syurga, 100 lepas subuh, 100 lepas asar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 100 lepas subuh, 100 lepas asar, dah 200 pokok dalam syurga. Hari-hari tanam, kalau hari-hari buatlah. Yang kejap buat, kejap tak buat. Istiqamah dalam amalan, insya-Allah. Allah beri, tuan-tuan. Barulah kita tak terperanjat besok syurga masing-masing ni Allah dah beri 10 kali besar dunia. Jadi dah isi dengan amal-amal takwa, tuan-tuan. Itu bab kelebihan amal, tuan-tuan. Dan jangan tinggalkan solat sunat rawatib. 12 rakaat sembahyang sunat rawatib, Allah bina satu istana dalam syurga. 2 rakaat lepas subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 4, 6, 8 lepas maghrib, 2, 10 lepas isyak, 12 rakaat. Ini saja dapat satu istana dalam syurga. Kalau siapa buat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Jadi kalau kita sembahyang sunat, kita buat 2 masih kita rugi. Kita kena buat, tambahkan sikit. Dah buat sunat itu bagus, tambah, tuan-tuan. InsyaAllah kita azam, kita amalkan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kelebihan bulan Ramadan ini, puasa di siang hari sebagai satu amalan fardu, berdiri malam pula tu bertarawih. Kita tahu mulia, kita biasa buat tarawih 8, betul tak? Tambah witir 3. Nabi SAW buat tarawih mula-mula berapa orang je? 8. Takut hari kedua lagi. Lepas tu Nabi balik, tambah lagi. Wallahualam. Bila? Tambah lagi. Hari ketiga makin lama makin ramai. Rasulullah takut nanti bila dia buat dekat masjid macam menjadi wajib pula. Jadi Rasulullah ni hikmah, tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar berijtihad mengamalkan solat tarawih, kalau bagus tuan pengurusi 20 rakaat. Ada berani? Tak ada berani. Tempat saya pun sama 8 juga. Lepas tu kita nak sambung terpulang pada kita. Tapi sekurang-kurang 8 dan 3. Memang Rasulullah pun biasa bangun malam 3. 8 dengan 3, 11 rakaat. Ataupun 13. Biasanya Rasulullah dia tahajud. Tahajudnya 8 rakaat. Tengok. Witir dengan penutupnya 11. Ataupun ada hadis mengatakan 13. 10 tahajud, 3 3 rakaat
witir, solat witir. Nabi tak pernah tinggalkan solat tahajud, walaupun keadaan apa sekalipun. Nabi tak pernah tinggalkan solat apa? Witir. Ini amalan yang tuan-tuan dan saya kena usaha jaga, insya-Allah tuan-tuan. Dan bertarawih pada malamnya adalah sunnah dan sunat. Siapa yang menghampiri Allah pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang beruntung bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan sunat diberi pahala fardu tuan dia. Dan setiap amalan fardu 70 fardu. Bermakna tuan sebut subhanallah sunat dan bulan Ramadan itu dapat pahala fardu. Tuan-tuan baca Quran sunat, bulan Ramadan dapat pahala fardu. Allahu akbar. Banyak akan baca Quran besok. Quran ni kita kena baca hari-hari lah tuan-tuan. Kalau boleh 2.5 Kalau 2.5 boleh tuan-tuan boleh khatam setahun 2 kali. Kalau tuan-tuan baca 2.5 hari-hari, tapi bagus tuan-tuan bacalah. Tuan-tuan pula, kita semua bacalah paling kurang tadi 2.5. Kalau bagus 1 hari 1 juzuk. Ada berani tuan Imam? Boleh boleh. Berani kita. Kalau kita rasa seronok, sedap. Tuan-tuan baca Quran sedap tuan-tuan. Allahu akbar. Baca surah Al-Mulk tu, kadang-kadang bila kita dah amalkan dia jadi memang sedap. Dia macam makanan tuan-tuan. Dia makanan rohani. Bila tak buat dia rasa ngidap tu, rasa berat aja. Cuba tuan-tuan insya-Allah kuatkan semangat baca Yasin. Jadi ringan. Satu lagi boleh tambah lagi. Ni share. Kita baca surah Taha. Nabi Allah baca surah Taha 1000 tahun dengan surah Yasin. Bermakna ini bukan main-main. Bila saya tengok terjemahan surah Taha, subhanallah, dalam tu mempunyai hebat cerita Nabi Adam, cerita tentang kekufuran iblis. Rupanya Allah dah baca 1000 tahun surah Taha. Tapi surah Taha pun panjang juga daripada Yasin. Bagai nak erak juga kalau kita baca nak jadikan amalan tu. Tapi tak apa. Usaha tuan-tuan tu saya bagi sampaikan. Dan tuan-tuan, jangan sesiapa yang menunaikan satu amalan fardu pada bulan Ramadan ini adalah seumpama seorang menunaikan 70 fardu. Kalau tuan-tuan sembahyang fardu maghrib berjemaah dapat 70 fardu. Setiap waktu kita sembahyang fardu, subhanallah tuan-tuan. Bulan ini adalah bulan kesabaran, ganjaran kesabaran adalah syurga. Jadi kita sekarang telah yakinlah Allah SWT nak bagi kita apa? Syurga tu mula. Itu sebab kita kena banyak doa. Allahumma inni as'alukal firdaus. Allahumma inni as'alukal firdaus. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga firdaus. Allahumma inni as'alukal firdaus duna hisab wala azab. Masukkan aku dalam syurga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Untung tu mana masuk syurga firdaus. Saya dah beritahu yang tadi surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid kena baca hari-hari. Semua saya baca nukilkan dalam Fadail Quran Mona Zakaria rahmatullah alaihi. Dalam tu beritahu. Nak amal tak amal. Surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Hadid baca hari-hari. Syurga firdaus bersama Nabi, dan banyakkan salawat pada Nabi 1000 kali insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 1000 kali. Ketika orang nak meninggalkan dunia, ketika dia selawat 1000 kali istiqamah, dia tidak akan mati melainkan Allah tunjukkan pintu syurga yang dia akan memasukinya. Dalam hadis lain mengatakan orang yang selawat 1000 kali dia akan masuk syurga bersama Nabi, bau bertemu bau. Jadi memanglah mujahadah nak buat amal. Dan saya ingatkan kalau kita dah umur 50 tahun ke atas, dah memang kita kena amalkan perkara ini tuan-tuan InsyaAllah tuan-tuan. Sesiapa yang memberi sesuatu orang kepada berpuasa untuk berbuka, maka pemberiannya itu merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya dan kelepasan dirinya daripada neraka. Jadi tuan-tuan, selain daripada masjid bagi support sediakan makanan untuk orang berbuka, tuan-tuan sendiri bawa kita punya makanan sendiri. Kita bagi-bagi makan sama-sama. Oh, seronok tuan-tuan. Makan di masjid ni iktikaf. Kalau kita nak makan dah lebih kurang kita agak-agak lah kan. Macam kami di surau Taman Seri Kemendor kita dah buat lama. Alhamdulillah. Kita berbuka di surau. Di masjid tak adalah. Seri Kesang, Masjid Seri Kesang Bilal dia datang seorang dua. Jadi terpaksa saya kena beritahu juga tu. Tapi masjid, tapi kami macam saya duduk di Taman Seri Kemendor, kita dah latih dah alhamdulillah 10 tahun dah.
Saya, Pak Basir, anak-anak kita ajak berbuka di situ. Sebab kita nak supaya nanti makmum kata imam mana? Dia kata imam mana tak ada. Jadi imam contoh. Macam tu tuan-tuan berbuka bersama-sama, lepas tu kita ada doa makbul. Masa tu ada doa. Sebelum azan tu kita ada doa. Betul tak? Waktu saat ijabah. Jadi kita jangan mintalah umur panjang lagi. Penyakit dihapuskan. Penyakit, tuan-tuan doa pada Allah supaya penyakit-penyakit yang berbahaya tak datang pada kita. Ini bulan makbul ni tuan-tuan minta, ya Allah jauhkan aku daripada apa? Virus COVID. Jauhkan aku daripada penyakit apa panggil? Ini yang berat-berat ni. Kanser. Kanser khusus. Banyak kan kita kena kanser khusus. Prostat, prostate dah macam mana. Yang kata dah habis tu. Akbar saya. Semangat saya hari ni. Tuan-tuan, kesimpulannya dalam bulan Ramadan kita tak boleh lepaskan peluang untuk menghampirkan diri pada Allah. Boleh tuan-tuan Dan cepat-cepat berbuka, takhirkan makan sahur juga Dan itu kesimpulan kita hari ini tuan-tuan. Minggu kelima juga saya hadir. Kita sama-sama belajarlah sama-sama belajar menyampaikan ilmu Allah ni. Semoga tuan-tuan yang dengar ni sama-sama kita dapat ambil iktibar dan pengajaran dan sampaikan kepada anak isteri, ahli keluarga kita yang tidak hadir kepada semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus dunal hisab wa ala adab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, segala puji Zat-Mu yang Maha Kaya, yang Maha Sempurna. Ya Allah, terimalah kami ya Allah sebagai hamba-Mu. Kau redhalah kami sebagaimana Kau redha para anbiya, para sahabat ya Allah. Maka Kau redhalah kami hamba-Mu, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umat Nabi ya Allah. Mudah-mudahan Nabi mengenal kami, mensyafaati kami ya Allah di kubur, di mahsyar, di akhirat nanti dapat kami jumpa Nabi ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah umat Islam semua selamat ya Allah. Selamatkan umat Islam ya Allah yang ada iman, yang kelemahan iman. Berilah taufik hidayat kekuatan iman kepada seluruh umat Islam ya Allah. Peliharalah kami, anak isteri kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami dalam syurga-Mu dengan redha dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami jumpakan kami, anak isteri, ahli keluarga kami, ibu bapa kami, adik-beradik kami ya Allah di dalam jannah nanti ya Allah. Jangan Kau pisah-pisah, jauhkan kami daripada azab kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, sihatkan kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Jauhkan kami, di antara kami ada yang sakit, Kau sembuhkan, sihatkan, afiatkan tubuh badan kami ya Allah. Sampaikan kami di bulan Ramadan tidak lama lagi ya Allah. Sampaikan kami bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Astaghfirullah.